Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tajuk pelajaran yang baru dalam bidang Al-Quran. Pelajaran yang ketujuh iaitu kesantunan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka muka surat 39 hingga 44. Baiklah. Jadi apa yang akan kita belajar? Okey, kita akan tengok objektif pelajaran kita dalam tajuk ini. Yang pertamanya, kamu boleh menyatakan intisari ayat. Yang keduanya, kamu boleh menyenaraikan contoh dakwah-dakwah Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah ketika berdakwah. Dan yang terakhir sekali, kamu boleh menyatakan pengajaran ayat. Jadi ada 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, untuk tajuk ini kita akan belajar melalui surah Ali Imran ayat ke-159. Okey, jadi ustaz baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa'iza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Okey, surah Ali Imran ayat ke-159. Jadi untuk lebih memahami, kita akan tengok kepada maksud terjemahan ayat. Okay, jadi maksud daripada ayat 159 ini adalah, maka dengan sebab-sebab rahmat, iaitu yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu, wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu, dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal kerjaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi untuk lebih mudah kita faham apa maksudnya, kita akan pergi kepada potongan-potongan ayat beserta terjemahannya. Jadi yang pertama sekali, Fabima rahmatin minallah, maksud maka dengan sebab-sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepadamu, wahai Muhammad. Okey, rahmat yang minallah, rahmat daripada Allah. Okey, lintalahum, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni para sahabat. Lintalahum, okey, bersikap lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, dan kalaulah anggota bersikap kasar lagi keras hati, okey, kalau Nabi bersifat kasar lagi keras hati, maka lan faddu min haulik, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Kalau Nabi bersikap kasar, tak berlemah lembut, maka sahabat-sahabat apa semua ni akan lari meninggalkan Nabi. Dan seterusnya, fa'fu anhum wastaghfir lahum, oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonlah ampun bagi mereka. Ini untuk penduduk Mekah lah kan. Sebab dia orang ni menghina Nabi, memaki Nabi, mencaci Nabi. Jadi Allah kata apa? Suruhlah baginda ni maafkan, dan pohonlah keampunan untuk penduduk Madinah apa semua tadi. Dan apa yang Allah kata juga, wasyawirhum fil amr, serta bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan, yakni peperangan dan keduniaan itu. Okey. Faiza azam tafatawakal alallah, kemudian apabila anggota telah berazam, okey, apabila dah bersyuarat tadi, maka kita berazam sesudah bermusyawarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu taala. Okey, selepas kita dah dapat keputusan, itu adalah yang terbaik, kita lakukan, dan kita berazam dan bertawakallah kepada Allah SWT. Dan innallaha yuhibbul mutawakkilin, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi kita kena banyakkan tawakal. Tawakal ni apa? Tawakal ni
kita dah berusaha, kan, berusaha dengan gigih, lepas tu baru kita boleh bertawakal. Tanpa usaha kita tak boleh nak tawakal. Baiklah, yang seterusnya, apa tuntutan untuk mencontohi sifat-sifat Rasulullah SAW? Okay, dalam ayat tadi sebenarnya telah disebutkan apa sifat-sifat yang dakwah Nabi lakukan yang perlu kita contohi dalam kehidupan seharian kita. Semuanya ada 5. Okay, yang pertama sekali adalah lemah lembut. Okay? Nabi menggunakan tutur kata yang baik dan intonasi yang sesuai walaupun ketika berada di pasar. Nabi tak ada guna bahasa-bahasa yang menjerit-jerit ke, yang tak okey ke. Nabi gunakan cara yang elok. Satu lagi, Nabi juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya, bila orang buat jahat kepada Nabi, Nabi balas dengan kebaikan. Sebab tu kita kena berlemah lembut dan contohi sifat Rasulullah SAW. Yang kedua, okay, adalah sifatnya pemaaf. Okay, Nabi memaafkan penduduk-penduduk Mekah yang pernah mencaci baginda. Kan, walaupun mereka ni mencaci Nabi, memaki Nabi, tapi sebab baginda ni seorang yang pemaaf, maka Nabi maafkan. Seeloknya macam tu kan. Kita maafkan. Supaya tak ada rasa dendam, tak ada rasa perpecahan. Okay, kita maafkan. Yang ketiga, memohon keampunan untuk orang lain. Okay, memohon keampunan untuk orang lain dengan cara macam mana? Okay, Nabi selalu mendoakan umatnya agar diampuni Allah SWT. Dalam perang Uhud, Nabi walaupun dah tercedera, Nabi masih lagi memikirkan tentang umatnya. Nabi berdoa, ya Allah Tuhanku, kau ampunkanlah dosa-dosa umatku. Jadi kat situ kita contohi. Sebab apa? Sebab kalau kita memohon keampunan untuk orang lain ni, kalau kita berdoa untuk orang lain, insya-Allah itu adalah sebenarnya rahsia. Kalau kamu nak tahu, rahsia doa kita akan dimudahkan untuk Allah makbulkan. Bila kita berdoa untuk orang lain, bila kita bertakwil dengan orang lain, insya-Allah doa kita akan makbul. Dan yang seterusnya, yang keempat, apa yang perlu kita contohi daripada Nabi adalah bermesyuarat. Dakwah bermesyuarat, iaitu sentiasa bermesyuarat agar keputusan yang terbaik dapat diperoleh. Ini kita dapat tengok daripada peristiwa perang Khandaq, kan? Perang Khandaq, Nabi, diorang ni semua ni terima idea daripada Salman Al-Farisi. Kan, walaupun idea sama Al-Farisi ni pada zaman dulu tu satu idea orang cakap pelik lah, kan. Sebab orang Arab tak pernah buat pun selama ni, nak gali parit. Tapi Salman Al-Farisi bagi cadangan macam ni, dan bila diorang dah berbincang dan bermesyuarat, diorang sepakat untuk gunakan idea ni. Jadi hasilnya apa? Hasilnya umat Islam dapat kemenangan dalam peperangan tu. Dan yang terakhir sekali, apa yang perlu kita contohi juga adalah berazam dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ni contoh yang tadilah. Okey. Lepas diorang, kan, semua dah pilih, dah sepakat untuk terima idea Salman Al-Farisi, maka diorang pun buat parit, gali parit seluruh kota Madinah, dan mereka pun berazam dan bertawakal kepada Allah. Moga usaha mereka ni dapatlah, kan. Dan hasilnya macam Ustaz cakap tadi, umat Islam menang dalam peperangan tersebut. Baiklah. Jadi, apa pengajaran ayat yang kita dapat daripada surah Ali Imran ayat ke-159 ni? Yang pertama sekali, okay, kita hendaklah bersifat lemah lembut agar dapat menarik orang lain mendekati Islam. Jadi, kita tunjukkan contoh yang terbaik, kan. Bila kita tunjukkan contoh yang baik ni, nanti orang yang bukan Islam pun akan, wah, baiknya Islam ni, dia akan tertarik untuk mendekati Islam. Okay, yang kedua, kita hendaklah memupuk sifat pemaaf kerana sifat ini dapat mengelakkan perpecahan. Ni macam yang tadi Nabi buat kepada penduduk Madinah. Walaupun mereka dah mencaci, memaki Nabi, tapi Nabi memaafkan. Sebab Nabi nak elakkan perpecahan daripada berlaku. Kalau kita tak maaf, nanti benda ni akan membawa apa? Berdendam. Lepas tu mudahlah, kan, iri hati sana sini, buat benda-benda tak baik, santau lah, apalah, kan. Jadi untuk elakkan benda ni, kita memaafkanlah antara satu sama lain. Yang seterusnya, apa juga yang kita dapat belajar daripada ayat ini adalah kita hendaklah
memohon keampunan untuk orang lain sebagaimana mereka mahu didoakan sedemikian. Kita doakan untuk orang lain. Kan? Sebab tu kita digalakkan untuk, sekarang ni kita digalakkan untuk berdoa kan, untuk saudara-saudara kita, saudara-saudara Islam kita, terutamanya di Palestin. Mereka dibedil kan, hidup mereka susah lah. Sebab apa? Sebab Israel ni jahat kan, apa semua tu. Jadi kita doakan semua untuk saudara-saudara kita. Mana tahu antara kita ni ada doa yang dimakbulkan, kan. Dan yang terakhir sekali, kita hendaklah berazam untuk melaksanakan segala keputusan mesyuarat yang telah disepakati. Ni. Okey. Tak semestinya kalau kita bos kan, kita punya pendapat je betul. Kadang-kadang orang bawahan kita, pekerja-pekerja kita kan, lagi dia punya idea lagi bagus daripada idea kita. Jadi kita sama-sama mesyuarat, dan apabila kita mesyuarat, terakhir sekali jangan lupa kita berazam dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setakat ini saja perkongsian Ustaz untuk pelajaran hari ini. Moga kita dapat sama amalkan dalam kehidupan seharian kita, dan kita dapat contohi apa yang telah Nabi ajar kepada kita. Jadi sekian saja. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.